ต่อไปจะเป็นการบรรยายในหัวข้อการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนุอัฟฟานสู่ประชาคมอาเซียนในมิติของโลกมุสลิมโดยเชคดร.อิสมาอิล ลุตฟี จัปากียาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาก็คงจะได้เวลาที่เราจะได้ร่วมรับฟังตั้งแต่บัดนี้นะฮะ dengan hormatnya dipersilakan ke pentas. Kedua. Apa ketiga ada mana dah? Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang berbahagia saudara pengurusi umum syarikat Koperasi Ibnu Affan, ketua-ketua cawangan, jawatan kuasa, pusat dan cawangan, tetamu-tetamu kehormat, ibu-ibu dan bapa-bapa, saudara-saudari yang saya muliai sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini satu-satunya hari yang dapat kita sama-sama membawa diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita supaya lebih selaras dengan tuntutan agama daripada setiap kita, mukallaf dan mukallafah, dan yang akan ditaklifkan oleh Allah dalam hidup di dunia yang serba sebentar, lalu jalan menuju kepada ad-darul akhirah. Sudah tentu kewajipan kita yang sangat besar. Bagaimanakah kita membawa hidup kita
keluarga kita, masyarakat dan negara kita supaya selaras dengan tujuan Allah ciptakan manusia selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada peraturan-peraturannya sahaja, tidak bersyirik dengan Allah di segi akidah, ibadah, akhlak, gerak-geri, mengatur cara hidup, terutama hal keuangan halal dan haram. Kerana masalah keuangan dan halal haram yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia adalah suatu perkara yang sangat besar dan sangat penting. Ini merupakan perjuangan umat manusia di peringkat permulaan dahulu lagi, di mana ujian pertama Allah Ta'ala kepada manusia Adam alaihi salam adalah ujian mengenai dengan halal dan haram sahaja. Ujian hanya dalam bentuk makan dan minum, dalam bentuk membeza di antara benda halal dengan benda haram. Semua adalah kurniaan Allah kepada kita. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Kalau di zaman Adam alaihi salam, haram hanya satu pokok sahaja di celah-celah entah berapa jutaan pokok kayu di zaman itu yang dihalalkan, diizin makan oleh Allah kepada Adam alaihi salam. Tetapi dengan tipuan asyaitan, bukan semata-mata Adam. Kalau Adam dengan Allah dan hanya pokok kayu, maka selamatlah Adam alaihi salam. Tapi oleh kerana asyaitan, itulah yang mengeliru dan mengharu birukan Adam alaihi salam selaku seorang Nabi Allah, bapa manusia yang pertama yang dimuliai oleh Allah dengan diminta sekalian atau seluruh para malaikat sujud hormat kepadanya alaihi salam. Begitu tinggi kedudukan Adam alaihi salam di sisi Allah dan diberi rezeki sepenuh syurga, kecuali hanya sebatang pokok kayu, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Sekadar itu sahaja ujian Adam alaihi salam bersama dengan Hawa alaihi salam. Kalau kita fikir dengan akal, tidak ada akal yang boleh menerima kata Adam tidak boleh terima kewajipan tersebut. Tetapi oleh kerana syaitan, fa'azallahuma syaitan, syaitanlah yang menggelincirkan Adam alaihi salam di hadapan ujian yang cukup mudah sekali. Bahkan untuk nak derhaka kepada Allah itu lebih payah daripada untuk nak taat kepada Allah beratus-ratus kali ganda. Nak cari satu pokok yang diharam itu bukan mudah di celah-celah ribuan atau jutaan pokok-pokok yang halal. Namun begitu dengan susunan tipuan asyaitan, maka Adam terpaksa terjerumus ke dalam haram
yang menyebabkan dia dikeluarkan oleh Allah daripada syurga. Itulah tempat datang kita, tipai masalah persiapan kita hari ini dalam menghadapi cabaran semasa. Persiapan kita dalam menghadapi alam yang lebih luas, alam yang kita biasa berada dalam 6 juta orang di selatan, 60 juta lebih-lebih dalam negeri Thai, akan berkembang masyarakat kepada lebih daripada 300 juta orang dalam masa 3 tahun lagi akan datang. Dengan itu, sudah tentu apabila kita berada dalam lokang-lokang kita pun kita tak nak bawa dah perahu kita. Bagaimana kalau kita keluar kepada satu sungai yang agak air itu derah laju sikit? Apalagi kalau kita keluar kepada lautan yang gelombangnya lebih hebat daripada sungai dan lokang-lokang yang berada di tepi-tepi kampung kita. Kita yang berada di selatan Thailand, kita yang berada di Petani atau Jala dan Narathiwat, seolah-olah kita berada dalam tempat yang sempit. Masyarakat 85% orang Islam. Masjid sampai 7-8 ribu buah masjid. Pondok dan sekolah sampai hampir 1000 buah pondok dan sekolah. Kesemuanya ini adalah merupakan benteng-benteng dan kota-kota yang boleh menyelamatkan kita daripada tergelincir sebagai menerima sahutan daripada Allah yang berbunyi, Ya Bani Adam, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Anak Adam, sebenarnya anak Adam ni tak mesti kepada orang Islam saja, termasuk juga orang-orang kafir anak Adam juga, orang-orang Buddha juga anak Adam, Kristian juga anak Adam, Yahudi juga anak Adam, Konfusius Cina juga anak Adam. Allah jemput, Allah memanggil, Allah memadah, Allah menyeru secara umum, Ya Bani Adam, oh luklan Adam. Dengan ini saya menyeru semua manusia Islam dan kafir yang mendengar suara saya supaya mendengar peringatan Tuhan yang menciptakan manusia dan anak Adam semua. Allah sebagai Tuhan kepada manusia, bukan Tuhan kepada orang Islam sahaja. Allah Tuhan kepada orang Islam, Allah Tuhan pencipta kepada orang kafir, Allah Tuhan pencipta kepada orang yang bukan Islam, lelaki dan perempuan. Semua kita sama di sudut menjadi hamba Allah, sama di sudut menjadi anak cucu Adam. Semua manusia sama di sudut menjadi saudara se-Adam alaihi salam. Semua manusia sama di sudut menjadi seummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbahagi kepada dua,
ummatul da'wah yang belum menerima Islam dan ummatul ijabah yang telah menerima Islam. Dan semua kita sama-sama menjadi musuh kepada syaitan. Orang Islam musuh kepada syaitan, orang kafir pun musuh kepada syaitan. Saya tidak pernah dengar kata orang yang bukan Islam tidak jadi musuh kepada syaitan. Anak saya sebagai ketua kepada IRC, sebagai Sapa Sasana Sampan พื่อ สันติภาพ แห่งประเทศไทย saya selalu berada dengan agama-agama lain, Buzanya, Kristiannya, Hindunya, Sikhnya, semua mereka sepakat kata mereka adalah musuh kepada syaitan. Maka ayat ini adalah sesuai untuk diterima oleh semua manusia yang selaku anak Adam alaihi salam. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Anak Adam, lelaki, perempuan, Islam dan bukan Islam, janganlah memfitnahkan kamu oleh syaitan. Semua kita musuh syaitan. Hei orang Islam, kita musuh syaitan. Hei orang bukan Islam, kita juga sama-sama memusuhi syaitan. Dengarlah Tuhan yang menciptakan kamu dan memberi jalan kepada kamu supaya kamu ingat bahawa jangan kamu difitnahkan atau dikelabu matakan oleh syaitan. La yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Syaitan mana? Seperti mana syaitan pernah mengeluarkan dua ibu bapa kamu, yaitu Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam. Dua-dua orang bapa dan ibu kita yang pertama, hei orang Islam dan orang yang bukan Islam, telah dikeluar oleh Allah daripada asal tempat keturunan kita, yaitu syurga. Semua manusia bakar dia mari daripada syurga. Semua manusia daripada bumi lamnaunya daripada syurga. Tetapi kerana syaitan terpaksa Adam alaihi salam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga dan berada di bulatan bumi, bintang bumi yang kita sama-sama berada hari ini. Dengan hikmat yang Allah Ta'ala sahaja mengetahui hikmat ini, maka kita sedang berada dalam dunia yang kita datang daripada ibu bapa kita asal baka daripada syurga. Kita berada dalam dunia adalah satu mamar, satu tempat laluan untuk kita nak kelik ke syurga semula. Adam alaihi salam berjaya menyeberangi bulatan bumi ini dari mulai keluar dari syurga sampai kepada klik ke syurga semula Adam alaihi salam. Allah Ta'ala beri jalan, ihdinas siratal mustaqim, dari syurga melalui bumi klik ke syurga, ti as-siratal mustaqim. Kerja as-siratal mustaqim minal jannati ilal ardi summa ilal jannati marratan ukhra raji'an. Itulah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus membawa manusia dari syurga baka asal dia
melalui ujian-ujian di dunia kembali kepada syurga semula. Dengan itu, orang yang tidak berjaya menjalani as-siratal mustaqim, itulah dia orang ad-dallun, orang yang sesat. Orang sesat jalan ni ialah orang tak sapa pergi kepada tempat yang nak pergi. Tiap-tiap orang manusia ni Allah Ta'ala hantar ke dunia, Islam baik, bukan Islam baik, supaya nak pergi kepada hari kiamat yang disediakan syurga sebagai nikmat yang sangat hebat. Tetapi kalau dia tu tidak berjalan dengan jalan yang boleh membawa dia ke syurga, itulah dinamakan dia orang yang sesat jalan, tidak boleh nak klik kepada rumah asal kedatangan nenek moyang kita, baka syurga semua kita ni. Persiapan ke arah as-siratal mustaqim di zaman dulu, kita hanya faham Islam sekadar semaya, puasa, zakat fitrah, zakat fitrah, haji. Itu sahaja Islam kita di zaman 30 tahun dulu. Tak ada perhimpunan balah ning untuk nak kecek hak Islam di sudut ekonomi. Walaupun di negeri Malaysia pun tak ada juga. Indonesia pun sangat sedikit. Apalagi di petanding kita di Thailand secara umumnya, pembicaraan Islam mengenai dengan cara hidup secara seluruhnya adalah sangat sedikit sekali. Hari ini alhamdulillah, Al-Islam seperti mana yang disampaikan oleh Allah melalui Quran dia sudah pun mulai membiak diri, memasuki cara hidup manusia, peribadi, keluarga, masyarakat, negara, dunia. Islam sudah mulai berperanan sebagai agama yang mengatur cara hidup di negeri kita tak lebih daripada 30 tahun yang baru. Sebelum itu Islam dalam bentuk gerhana dia panggil. Kalau bulan